Kementerian Tenaga melalui Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam akan melaksanakan beberapa undang-undang Decommissioning and Restoration DNR bagi industri petroleum dalam masa terdekat. Bagaimanapun, pendekatan Whole of Nation adalah perlu bagi mencapai keseimbangan perkembangan sosio-ekonomi dan keselamatan alam sekitar. Aktiviti DNR berpotensi menjana peluang perniagaan dan pekerjaan yang sekaligus merangsang sosio-ekonomi negara. Dengan mengekalkan momentum tema peralihan tenaga ke arah masa depan yang berdaya tahan, DNR juga dikenal pasti berpotensi menjadi industri yang berkembang maju dalam sektor tenaga dengan komited dalam menangani kesan buruk ke atas alam sekitar disebabkan aktiviti luar pantai dan pesisir pantai melalui pengenalan semula ekosistem semula jadi. Dalam ucap tama semasa forum DNR sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE 2021, Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga, turut mengongsikan garis panduan kebangsaan penerokaan dan pengeluaran DNR bagi industri huluan yang diperkenalkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Tenaga. Garis panduan tersebut menekankan pendekatan bagi semua pengendali dalam pengurusan operasi mempertimbangkan risiko keselamatan dan impaknya kepada alam sekitar. Turut menyatakan forum diadakan sempena Minggu Tema Tenaga yang dianjurkan oleh Kementerian Tenaga dengan kerjasama Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam. Sebagai sebahagian daripada peralihan tenaga sejagat, Sekuriti Tenaga Negara memerlukan tenaga suria yang mencukupi untuk melengkapi sumber hidrokarbon asli negara. Justru matlamat utama strategi tenaga hijau untuk mencapai sekuriti tenaga jangka panjang bagi negara Brunei Darussalam dan alam sekitar, usaha akan diteruskan untuk mencapai pertumbuhan dalam sektor tenaga yang diperbaharui, terutama dalam mengembangkan kapasiti tenaga suria. Dengan wujudnya cabaran, negara perlu mempunyai kekuatan terus mencapai hasil yang dihasratkan. Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga, menekankan harapan tersebut semasa ucap tama Pelan Dasar dan Strategi Brunei semasa Forum Dasar dan Pembangunan Tenaga diperbaharui. Kini kapasiti suria negara hampir mencecah 5 megawatt. Ini termasuk sistem suria luar grid bagi 8 buah rumah panjang di kawasan pedalaman daerah Blaid dan daerah Tutong. Dalam usaha mempromosikan gaya hidup sihat melalui amalan mesra alam dan lestari, Community for Brunei buat julung kalinya mengadakan Community Farmers Market. Acara diadakan di Kompleks Bumiputra Pekan Bangar, daerah Temburong. Lebih 10 vendor tempatan yang terdiri daripada penjual makanan, minuman dan pertukangan turut serta dalam acara tersebut. Acara merupakan salah satu inisiatif Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui Community for Brunei bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara ini, termasuk di daerah Temburong, untuk bergerak aktif dan berdaya saing sekaligus mengukuhkan lagi perniagaan mereka. Indeks jualan runcit di negara Brunei Darussalam terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun pada suku pertama Q1 2021 sebanyak 11.9% dengan nilai jualan runcit dianggarkan 454.4 juta. Manakala indeks perkhidmatan makanan dan minuman juga meningkat sebanyak 11.6% berbanding Q1 2020 dengan nilai hasil jualan dianggarkan 94.7 juta. Bagi jualan runcit, semua aktiviti runcit menunjukkan peningkatan jualan, didorong oleh jualan jam tangan dan barang kemas yang meningkat 62.2%. Diikuti jualan tekstil, pakaian dan kasut 52.0%. Jualan perkakas, cat dan kaca 24.7%. Peralatan elektrik, pencahayaan isi rumah 22.6% dan jualan di gedung serbaniaga 12.6%. Sementara itu, peningkatan jualan bagi perkhidmatan makanan dan minuman disebabkan aktiviti penyajian minuman
35.1%, diikuti restoran 12.5% dan kedai makanan segera 11.9%. Peningkatan jualan runcit dan jualan perkhidmatan makanan dan minuman selaras kenaikan permintaan domestik bagi barangan dan perkhidmatan tertentu berikutan sekatan perjalanan keluar negeri. Bagaimanapun berbanding suku keempat Q4 2020, indeks jualan runcit bagi Q1 2021 menurun 0.3%, terutama disebabkan penurunan jualan peralatan komputer dan telekomunikasi 21.0%, barangan rekreasi 10.7%, peralatan perabot dan rumah 8.7%, peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah 8.0%, dan pasaraya 2.6%. Bagi indeks perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan penurunan 1.6% pada Q1 2021 berbanding Q4 2020 disebabkan penurunan hasil jualan restoran 2.6%, aktiviti penyajian minuman 2.1% dan kedai makanan segera 0.3%. Indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman merupakan penunjuk awal prestasi ekonomi bagi kedua-dua aktiviti dan gambaran bagi trend perbelanjaan pengguna di negara ini bagi setiap suku tahunan. Laporan penuh kedua-dua aktiviti boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.dpes.gov.bn. Sementara itu, indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2021 meningkat sebanyak 1.1% tahun ke tahun berbanding dengan bulan April 2020. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya menyatakan harga makanan dan minuman ringan meningkat sebanyak 1.5%, manakala harga bukan makanan meningkat sebanyak 1%. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan April 2021 pula menurun sebanyak 0.5% berbanding dengan bulan Mac 2021. Indeks makanan dan minuman ringan menurun sebanyak 0.9%, manakala indeks bukan makanan menurun 0.4%. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, perhubungan dan makanan dan minuman ringan. Bagaimanapun, peningkatan tersebut diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Kenaikan bagi harga pengangkutan adalah di sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor, diikuti oleh tiket penerbangan. Kos perhubungan juga meningkat disebabkan oleh peralatan telefon dan telefaks, seperti telefon bimbit yang baru diperkenalkan di pasaran. Harga makanan dan minuman ringan meningkat adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan, seperti daging lembu dan kerbau, minyak masak dan sayur-sayuran. Kenaikan harga daging dan sayur-sayuran antara lain disebabkan oleh kos import yang meningkat, saluran bekalan terjejas berikutan wabak COVID-19 yang berterusan di serantau dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.bn. Buku mengenai Brunei Darussalam yang dicatatkan pada tahun 1924 bernilai lebih RM3,000 antara hampir 1,000 koleksi yang telah dipamer dan dijual semasa Antique and Collectible Sale. Buku tersebut menjadi tarikan para pengumpul barangan lama dan juga peminat buku untuk mendapatkannya. Menurut pemiliknya, buku yang dikarang oleh penulis asing itu adalah amat istimewa
kerana hanya terdapat 5 naskah sahaja di dunia. Tambahnya, buku bertajuk On the Fringe of Eastern Sea adalah yang pertama ditulis tentang Brunei. Dalam ada gambar-gambar ya tentang Brunei. Masa tu pun sudah ada kampung air. Ya, tapi nak begitu banyaklah. Ya. Dan tapi buku ni ya walaupun hampir 100 tahun, ya ini buku dalam ya ada macam sebut barang-barang apa warisan Brunei, macam di kampung air, ekonomi, ya macam mana, ya, dan bangsa-bangsa yang lain, dan agama, kerajaan, macam itulah semua. Ini buku amat berharga sebab banyak orang cari, ya. Peminat buku atau barang-barang lama, diorang memang mau ini buku. Dengan koleksi merangkumi barangan lama termasuk beg kalas yang diperbuat daripada kayu dengan ukiran tangan dan mesin ais manual sehingga buku-buku masakan, komik, kaset dan juga permainan kanak-kanak dari zaman datuk nenek pemilik ini sedang dijual. Kebanyakan barangan adalah milik keluarga dan juga daripada lelongan serta dari luar negara. Turut menjadi tarikan para pengumpul koleksi ialah mata wang Brunei yang dikenali sebagai pitis dan juga surat-surat lama semasa Perang Dunia Kedua. Buku-buku komik dan surat khabar lama juga antara yang ditawarkan pada harga yang berpatutan mengikut nilainya. Dan yang ini pitis, ya, koin yang pertama di Brunei yang dipakai, yang kami boleh mengesahkan, ya. Pitis ni ada setengah pitis, full pitis, yang ni whole pitis macam ringgit, whole ringgit, half ringgit, ya. Dan macam dari dulu, yang ni dari Sultan Kamaluddin, ya. Koin macam ni kami serious collector, kami indah macam cincai bagi harga. Yang ni mesti disahkan ia punya nilai. Yang ni ada buku, ya, yang kami nilaikan sebanyak sekurangnya 400 lebih, ya. Kalau di auction lebih tinggi lah. Dan selain itu saya punya ada koleksi gambar punya, gambar juga macam ini Masjid Soas sebelum ada sampannya yang panggilnya Manigai. Sekarang ada sampan kan. Minat mengumpul barang lama dan juga unik bermula sejak Dionysius kecil lagi. Bagi minat seseorang pengumpul berlainan, ada yang mengumpul khusus bagi satu barang sahaja. Tetapi baginya nilai sesuatu barang tersebut seperti keunikannya yang tidak terdapat dalam barangan lain mendorongnya untuk mengumpul. Concerning collection, kalau kanak-kanak kalau mau start collection, I think that's very good. Because macam sekarang kan, kalau kita mau laburkan misalnya macam saham, macam Bitcoin ataupun banyak duit kan diperlukan. Tapi kalau toys, kalau kita simpan, beli dari mana-mana pun, simpan walaupun RM5 saja, selepas 30 tahun sekurangnya pun boleh jadi 5 kali ganda, atau 6 atau lebih. So satu pun boleh jadi satu pelaburan yang orang selalu lupa, ya, sebab macam toys cara orang boleh simpan begitu lama. Orang ramai yang berminat untuk melihat dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai barang koleksi ini boleh menghubungi talian telefon 8774 366 atau melalui Instagram The Family Antique Collection.